fi syughulin. Cuba tak perkataan fi syughulin. Kita tengok Quran tu, dapat pahala. Berada di dalam keadaan sibuk. Allah Ta'ala bagi tahu orang-orang yang terpilih masuk syurga di akhirat nanti sibuk. Sibuk apa lagi ustaz? Sibuk nak pergi mengaji ke? Mengaji Allah Ta'ala tak suruh dah. Di dalam syurga itu Allah Ta'ala suruh menuntut ilmu dan mengaji masa hidup di dunia. Macam tuan-tuan buat malam ni, ibu-ibu di atas sana buat malam ni, ni hak Allah Ta'ala suruh masa hidup di dunia. Sibuk nak main semayang berjemaah ke? Tak dah. Sebab di akhirat ialah yaumul jaza, hari Allah Ta'ala nak balas amalan yang kita buat di dunia. Di sana dia tak suruh buat dah. Sibuk nak pergi tawaf di Baitillahil Haram, di Kaabah nu, bila pergi buat haji ke pergi buat umrah ke? Tak lah. Sibuk nak pergi sa'i bainas Safa wal Marwah? Tak dah. Sibuk nak berangkat pergi ke Arafah untuk ukuf di Arafah ke? Tak dah. Sibuk nak patah balik bermalam di Muzdalifah sambil kutip batu 7 biji untuk melontar pagi raya di Jamratul Aqabah ke? Tak dah. Sibuk untuk bermalam di Mina 3 malam sambil melontar di ketiga-tiga jamrat ke? Tak dah. Sibuk cari rezeki ke? Tak payahlah. Sibuk apa? Maka di sini Syekh Ali As-Sabuni menyatakan, yakni masyghulun. Sibuk di sini ialah mereka itu sibuk dalam arti kata masyghuluna bima fihi bima hum fihi minal lazzati wan na'im. Yang dimaksudkan dengan penghuni-penghuni syurga kelak sibuk dengan apa? Masyghuluna, mereka itu sibuk dengan apa yang anugerahkan untuk mereka, bima fihim minal lazzat, yang mana di dalam syurga itu untuk mereka Allah Ta'ala sediakan kelazatan-kelazatan. Wan na'im, sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan syurga, lantaran mereka disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan dan kelazatan-kelazatan syurga, sehingga mereka tak terfikir langsung, sehingga tak terlintas langsung dalam pemikiran mereka anit tafkiri bi ahlin nar, untuk memikirkan tentang nasib ahli-ahli neraka. Allah Ta'ala bagi sibuk dengan nikmat-nikmat dan kelazatan-kelazatan syurga nanti di akhirat, sehingga penduduk-penduduk syurga tak terfikir lagi dah, tak terlintas lagi dalam pemikiran mereka untuk memikirkan tentang nasib penduduk-penduduk dan penghuni-penghuni neraka. Itu nikmat yang bersifat total. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab di akhirat esok ada yang bapa boleh masuk syurga, anak masuk neraka. Ada yang isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Ada yang suami masuk syurga, isteri masuk neraka. Jadi kalau suami yang boleh masuk syurga, Allah Ta'ala bagi dia runsing memikirkan tentang isteri yang masuk neraka, maka itu bukan bermakna kenikmatan yang bersifat total. Siapa dia ustaz? Isteri masuk neraka, suami masuk syurga. Contoh dia Nabi Nuh alaihi salam masuk syurga. Isteri dia kufur dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, anak dia kufur dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, menolak ketauhidan kepada Allah, mengekalkan pegangan syirik kepada Allah SWT. Masa Nabi Nuh, Allah Ta'ala perintahkan mencipta dan membuat kapal, membina kapal di atas bukit ataupun gunung. Mereka malu sebab suaminya buat kapal atas gunung, tak pernah orang buat. Kau buat kapal tak pernah? Maka pilot ni pergi buat kapal atas gunung, insya-Allah. Dia kata, pak aku dah pening dah ni. Tak pernah dia buat kapal atas gunung, atas bukit tu. Yang dia pilot buat apa?
Dia rasa malu dekat masyarakat lah. Nabi Nuh kata sebab Allah Ta'ala nak menurunkan hujan yang lebat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan air daripada perut bumi yang akan menyebabkan banjir besar. Taupan dan tsunami besar akan melanda negeri kita ni sebab ramai orang-orang yang tolak dakwah ini. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Al-fasanatin illa khamsin, 1000 tahun melainkan 50, yang 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Punya lama tempoh dakwah. Namun orang yang terdekat dengan baginda tak menerima agama tauhid, agama Islam, menyebabkan mati kafir. Maka Nabi Nuh Allah telah masukkan ke dalam syurga di akhirat nanti. Isteri dia masuk apa? Masuk neraka. Ada yang isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Firaun masuk neraka. Isteri dia Asiyah beriman dengan dakwah Nabi Musa alaihi salam, beriman dengan tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Masya Allah mati dalam keadaan akidah yang sebenar. Suami dia mati kafir, suami masuk neraka, isteri masuk syurga. Jadi kita berdoa supaya isteri kita semua masuk syurga, kita pun semua masuk syurga, anak-anak menantu kita, cucu cicit dan zuriat kita semua masuk syurga. Kita kena berdoa, kena berdoa sungguh-sungguh. Tuan pakcik bayangkan tengok, kita esok di akhirat masuk syurga, isteri kita cari tak jumpa. Cari tak jumpa, bersudah tentu duduk di mana? Di neraka. Di akhirat esok dia ada dua, syurga, neraka. Syurga, neraka. Saya pegang tak ada. Di dunia kita boleh jawab. Wajak kepada Islam, kita tak mau. Dia kata saya belah mana pun tak. Masya Allah. Belah mana pun tak. Tuan pakcik fikir tengok. Allah Ta'ala bagi akal, dia tak hati nak fikir. Orang macam ni Allah Ta'ala kata layak tempat dia masuk neraka. Allah Ta'ala bagi tahu sebab dia lalai. Ada akal Tuhan bagi, dia tak mau fikir. Dia kata saya belah mana pun tak. Tuan pakcik fikir. Kacau-kacau tak mau. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun, kata Allah. Walaqad, dan sesungguhnya, Allah Ta'ala menegaskan lam litauqid bagi orang belajar bahasa Arab, sambung pula dengan qad, sesungguhnya. Laqad, sesungguh-sungguhnya, dua kali dalam perkataan laqad saja. Kalau kita ada zuq al-arabi, ada faham bahasa Arab, Allah kata walaqad, dan sesungguh-sungguhnya, zara'na li jahannama katsiran minal jin, kami sediakan untuk neraka jahanam itu untuk dihumbankan ramai daripada kalangan jin dan manusia. Allah Ta'ala beritahu illah dia, sebab lahum qulubun la yafqahuna biha, untuk jin dan manusia tu kami bagikan akal fikiran, la yafqahuna biha, tak mau berfikir dengan akal fikiran yang kami berikan kepada mereka.
Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Untuk jin dan manusia itu kami sediakan mata, alat untuk melihat, panca indera untuk melihat, tapi tak mau melihat tanda-tanda kebesaran kami, tak melihat tanda-tanda keagungan kami, tak melihat tanda-tanda kehebatan kami, tak melihat tanda-tanda keilmuan dan kehebatan kami dalam ilmu kami, tak mau fikir, tak mau lihat. Tak melihat ayat-ayat kami yang ada di dalam Al-Quran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Untuk mereka juga kata Allah kami berikan pendengaran, nikmat telinga. La yasma'una biha. Mereka tidak mahu mendengar dengan nikmat telinga mereka akan kebenaran. Tak mau dengar kupasan-kupasan ayat-ayat Al-Quran. Tak mau dengar ucapan-ucapan dan ulasan-ulasan para alim ulama tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka yang kita tengok hebat menolak ajaran Allah. Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu seumpama binatang-binatang ternakan. Orang bila tak mau dengar kata, tak mau perhati, tak mau fikir, tu yang orang tua kata apa? Binatang. Wah, budak ni. Saya dengar tak? Beza tak dengar orang tua kata itu? Tu kira dia marah sangat tu. Pinjam perkataan Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu umpama binatang. Tak cukup lagi Allah tambah lagi. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Nampak kemas tapi sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah sebenarnya orang-orang yang lalai. Siapa yang mentaati perintah Nabi, dia pasti mentaati perintah ilahi.